Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kita bertemu lagi dalam rancangan Ikon Asna. Baiklah Fiz, kita bertanya khabar dulu dengan pegawai Jawahar. Okey, dari segi asnaf, terutamanya asnaf fakir miskin, mereka boleh kita kategorikan dengan beberapa kategori. Pertama, orang-orang yang memang kehidupannya agak sukar lah untuk diperbaiki oleh kerana faktor-faktor tertentu seperti sakit, keadaan fizikal, OKU dan sebagainya. Yang golongan kedua adalah mereka yang boleh berpotensi untuk pergi lebih baik, memperbaiki kehidupan mereka. Cuma mungkin susah atas faktor-faktor tertentu lah, dari segi tahap pendidikan yang rendah, masalah keluarga dan sebagainya. Jadi program-program yang kita laksanakan mestilah fokus mengikut kategori yang saya nyatakan di tadi lah. Jadi untuk kategori pertama tu, mungkin golongan ini disediakan dengan bantuan-bantuan yang boleh memberi mereka meneruskan kehidupan harian, termasuk bantuan bulanan, makanan, sumbangan hari raya, bantuan untuk membiayai kos perubatan dan sebagainya. Okey, bagi golongan kedua pula, golongan yang berpotensi lah untuk keluarkan diri mereka daripada kepompong kemiskinan. Jadi program-program yang kita buat di sini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, dari segi kursus motivasi, kursus kesuanan dan sebagainya memang kita buat secara bulanan bersama dengan pihak jurupunde yang kita lantik bagi memberi ilmu kepada mereka, memberi motivasi, termasuk juga anak-anak mereka. Kadang-kadang mungkin ibu bapa agak sukarlah untuk mengubah mereka punya kebiasaan, kehidupan, pendidikan dan sebagainya. Tapi dengan memberi pendidikan yang baik pada anak-anak mereka, pada masa hadapan kita mengharapkan bahawa anak-anak akan membantu keluarga tersebut keluar daripada kemiskinan. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Akak mula berniaga pada tahun 2010. Sebelum ni akak bekerja. Jadi bila tak bekerja, duduk rumah tu teringin rasa nak buat sesuatu. Jadi akak mulakan perniagaan akak. Akak mohon kedai dekat Majlis daerah Halu Gajah. So akak berniaga dekat perhentian bas Tampin. Dari situ bila akak mula berniaga, keseronokan tu timbul. Jadi akak terus berniaga. Di samping tu akak buat jualan-jualan macam tudung, padakan kawan apa semua. Tidak ada jalan pintas untuk berjaya dalam bidang perniagaan. Sebaliknya, perlu terus berusaha untuk mencari kesesuaian dan keserasian. Tidak boleh cepat mengalah atau berputus asa.
kerana di dalam perniagaan, sebagaimana peluangnya yang besar, maka cabarannya juga besar. Itulah falsafah hidup yang dipegang oleh Nur Latifah Muhammad Latif, berusia 44 tahun dari Taman Baiduri Pulau Sebang, Alor Gajah Melaka, yang menjalankan perniagaan sejuk beku otak-otak. Tapi bila tahun 2012, Maim hubungi akak untuk menyertai program Job Malaysia. So pada mulanya akak memang tak tahu apa, tapi akak pergi je. Bila akak pergi, baru akak tahu itu projek Satu Azam. So akak terpilih untuk dapatkan satu produk di antara produk-produk yang ada tu. Jadi dia suruh akak pilih, dia akan sebagai bantuan bahan-bahan. So akak pilih Frozen. Syarikat yang mengendalikan Frozen tu Saujana Food Sdn Bhd. Jadi dia mengajar pada program tu, dia cuma ajar popiah sata dan popiah otak-otak. Jadi di samping akak berniaga dekat bus stand, dan pada malam hari dia akak akan buat frozen tu, akak akan pack, lepas tu akak akan cari pasaran. Alhamdulillah buat masa ni adalah 2-3 kedai kan. Jadi akak akan hantar pada kedai tersebut. Sebelum akak buka kedai pagi tu, akak akan hantar dulu produk. Dan semua selesai dah hantar produk, baru akak buka kedai akak. Benarlah seperti yang dikatakan bahawa setiap pengalaman yang dilalui, baik pahit ataupun manis, akan mengajar dan mematangkan kita. Malah, ada juga disebut bahawa pengalaman adalah guru yang terbaik untuk dijadikan panduan bagi mengharungi hidup ini yang penuh dengan ranjau dan duri. Tu alhamdulillah lah sebab Maim hantar untuk menyertai kursus-kursus perniagaan, program merintis usahawan daripada peringkat pertama sampai ke peringkat 4. Lepas tu insya-Allah nanti dia akan sambung lagi. Di dalam program-program tu akak dapat satu macam kadang dia orang bagi ilham, lepas tu orang kata kekuatan diri. Kadang-kadang berniaga biasalah kan, kadang-kadang rasa macam apa orang kata hampa sangat. Kadang-kadang bila kita tanya orang tak nak produk kita, kadang saingan terlalu banyak. Maklumlah Satu Azamnya produk kan, so ramai yang pilih. Jadi kita bersaing dalam satu daerah tu, kita bersaing terlalu kuat kat situ. Jadi nak dapatkan pasaran kadang-kadang rasa dah down sangat. Tapi bila menyertai kursus-kursus macam tu, dia naikkan balik semangat kita. Lepas tu dia tunjuk jalan macam mana nak buat, jangan putus asa, memperbanyakkan lagi macam produk-produk. Lepas tu kita ada, bila kursus tu kita jumpa kawan-kawan, pokoknya bukan masalah kita seorang. Kawan pun cakap masalah dia. Jadi kita bekerjasama antara satu sama lain. Bila pergi kursus tu kadang kawan bertanya macam mana berniaga. Alhamdulillah cakap. Hanya mereka yang mengambil iktibar daripada pengalaman lalu dan berfikiran positif akan berjaya melalui perjalanan ini. Sebaliknya, mereka yang gagal melihat dan bermuhasabah diri di atas setiap perkara yang berlaku pasti akan tersungkur di tengah jalan. Justru itu, ada orang berkata, yang pahit itu adalah ubat, manakala yang manis boleh membawa kebinasaan jika digunakan secara berlebihan. Tapi orang kata kadang-kadang tu biasalah kan, kadang kita jatuh bangun perniagaan tu kan. Bila kita dah hantar sesuatu kedai tu, sampai masanya dia akan reject balik, dia kata dah tak nak lagi. Itu kadang-kadang rasa macam sedih juga, kita dah lama dengan dia apa semua kan. Tapi orang kata bila kita pergi kursus tu, motivasi orang kata kan, ingat balik apa kita belajar, lepas tu kita fikir, oh biasalah adab niaga kan, jatuh bangun sesuatu perniagaan tu. Jadi berusahalah kadang-kadang telefon balik syarikat Saujana tu, tapi alhamdulillah mereka semua memberi kerjasama. Macam konsultan Cik Fazli, kadang tanya, dia bagi pendapat macam mana nak buat. Kadang-kadang suruh datang office, jumpa dia kat office. Jadi kita rasa macam ada tempat nak mengadu kan. Macam Maim pun tak juga apa, selain bantuan makanan dia bagi tiap-tiap bulan, dia masih lagi menghantar macam peniaga-peniaga kecil ni untuk
menyertai kursus-kursus untuk meyakinkan diri bahawa orang kata kita boleh berjaya kan. Walaupun orang kata susah, tapi insya-Allah kalau orang kata selagi ada daya usaha tu, adalah jalan dia. Sebenarnya, setiap ujian yang didatangkan kepada kita, tidak kira dalam bentuk kesenangan ataupun kesusahan, adalah untuk memberi peringatan dan pengajaran untuk mematangkan kita. Pada Majlis Agama Islam, Akak harap dalam program-program usahawan merintis usahawan ni dapat diteruskanlah. Sebagai selain kami dapat pengetahuan, kami boleh juga belajar ada cara-cara berniaga. Bukan secara berniaga macam tu saja, melalui internet pun dia dah mula. Bila kita dah masuk ke kursus peringkat 4, peringkat ke-5 tu dia dah mula mengajar internet apa semua. Jadi kita boleh tambah pendapatan. Macam akak sekarang pun akak dah memperbagaikan produk. Untuk orang kata kalau dah kurang yang sini, kita cover yang sini kan. Alhamdulillah lah. Tips untuk berjaya yang sentiasa dipegang oleh Latifah ialah sentiasa bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi lebih banyak kepada kita. Menjalankan tugas dengan amanah. Semaikan tekad untuk keluar daripada kelompok kemiskinan dan sentiasa bertolak ansur dengan pelanggan. Amalan harian yang diamalkan ialah sentiasa berselawat, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dimurahkan rezeki dan sentiasa menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Akak berharap anak-anak akak belajar bersungguh-sungguhlah supaya dia dah tengok mak dia macam mana berusaha kan. Jadi supaya dia orang kata mencapai cita-cita dia lah. Bagi macam yang staff yang lain tu, insya-Allah kalau orang kata selagi kita berusaha kan, insya-Allah kita akan dapatlah jalan dia. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah lara. Dari pintu derita ke gerbang bahagia. Ibarat roda yang berpusing, ada kala berada di atas dan ada ketikanya surut. Begitulah lumrah kehidupan silih berganti di antara susah dan senang, tawa dan tangis, sakit dan sihat, kaya dan miskin, lapang dan sempit, tidak dapat lari kerana setiap perkara ada pasangannya. Daripada pagi saya pakai macam jadual lah. Jadual lah. Pagi-pagi tu, seawal pagi saya bangkit masak untuk anak sekolah. Terus sambil tu saya kemas rumah semua siap dulu. Masak siap-siap untuk tengah hari. Lepas tu saya masuk bengkel terus. Masuk bengkel bekerja sampai Zuhur lah. Saya berhenti semayang, rehat saat. Kemudian saya masuk balik. Begitu juga yang dialami oleh Siti Rohmah Osman, 45 tahun, yang menjalankan perniagaan kuih dan kerepek di sekitar Arau, Perlis. Saya buat di belakang rumah. Kan di dapur belakang tu ada macam kosong satu petak tu khas untuk saya buat ni lah, kerepek ni kan. Saya buat stok barang-barang ni satu sebelah tu untuk khas untuk tu je. Saya buat di luar, masak di luar. Kalau hujan panas pun begitulah. Kecil dah, tapi barang-barang tu banyak order, tapi buat di luar saja.
Tapi dah lama-lama saya fikir saya kena minta juga. Itu yang saya cuba pergi kat Baitul Mal tu. Mula-mula tu rasa segan sikit lah. Duk rasa bolehkah nak pergi tu. Memang macam tertanya-tanya lah dalam nanti nak pergi dengan siapa lah, apa lah. Kemudian anak saya duk you tu balik. Ajak dia pergi. Dia minta pergi buat permohonan lah. Tahun tu dia baru masuk you. Pergi minta borang kat Cik Razi. Pendapatannya tidak tetap dan bergantung kepada tempahan orang ramai. Jika banyak tempahan, banyaklah pendapatannya. Jika tiada tempahan, tiadalah pendapatannya. Justru itu, beliau perlu berjimat cermat dan berbelanja secara berhemah. Memanglah kalau macam kita nak maju tu, nak bangkit tu memanglah teruk sikitlah kan. Kena sabar lah macam tu. Dulu ni taklah kata macam, tapi lah ni dia bertambah. Dia bertambah nampak-nampak tak Allah dia bagi rezeki. Kadang-kadang kita dalam kesempitan tahu tak? Macam nak ambil mana duit ni. Dalam masa tu banyak dia orang telefon tak? Kak Mah ni nak ambil kerepek. Satgi orang telefon, Kak Mah ni satgi nak ambil kerepek 5 kilo. Satgi orang ni pula telefon Kak Mah, cikgu telefon nak ambil kerepek 4 kilo apa. Di mana nak ambil pisang? Pikang pula. Dalam masa tu Allah dia bagi. Ada orang telefon Kak Mah ni pisang masuk, pisang dah tua nak mantang, okey? Mantap, terima kasihlah kata kalau boleh mantap. Macam tu lah. Jadi macam rezeki Allah bagi satu. Memandangkan bukanlah mudah untuk menguasai sebuah kehidupan bernama ibu tunggal, maka Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis tampil dengan cara tersendiri dalam mengisi harapan dan perjuangan Rohmah. Puan Siti Rahmah Osman ni merupakan salah seorang daripada ikon asnaf kita lah. Dan dia ni mendapat bantuan bengkel juga daripada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Dan beliau merupakan juga ibu tunggal dan kita memikirkan beliau wajar lah apabila kita membuat pantauan dan juga semakan. Kita melihat beliau ni salah seorang daripada asnaf yang mempunyai nilai dan pemikiran yang bagi kita cukup positif untuk nak keluar daripada kepupaan asnaf. Dan apabila kita melihat apa yang beliau usahakan sebelum daripada ini, kita fikirkan adalah lebih wajar untuk beliau mendapatkan sebuah bengkel yang lebih tersusun lah, supaya projek usahawan yang dia usahakan iaitu untuk mengeluarkan kerepek dan juga perusahaan kecil sama ada packaging dan sebagainya ini lebih tersusun dan baik. Dan selepas kita gilap dan kita lihat bakat dan potensi beliau sememangnya telah pun memulakan perniagaan sebelum daripada ini dan seringkali ikut ataupun turut serta dalam beberapa program expo keusahawanan, begitu juga dengan expo halal yang dianjurkan oleh pihak Majlis Agama lah. Dan oleh kerana itu kita fikirkan beliau wajar. Dan apa yang lebih menarik pada Puan Siti Rahmah ni adalah apabila produk yang dikeluarkan oleh beliau ni juga mendapat satu kolaborasi yang cukup baiklah oleh pihak MADA, dan yang mana pihak MADA telah pun turut serta dalam projek ini dengan beliau memberikan yang mana beliau juga menerima bantuan packaging dan juga marketing, pemasaran dan sebagainya. Dan begitu juga pihak MAIB sentiasa melihatlah apa lagi bentuk-bentuk keperluan yang ada ataupun yang perlu untuk kita berikan kepada beliau. Berkat dari keikhlasan untuk membesarkan anak-anak serta ditambah dengan ketekunan, Rohmah mengenepikan masa senggangnya. Dia kini sudah boleh tersenyum lebar dengan hasil jualan kerepek buatannya. Majlis Agama, saya ucapkan, saya Siti Rahmah Osman mengucapkan ribuan terima kasih dan berbanyak-banyak syukur kepada Allah kerana sanggup kerana bersusah payah tolong kami, tolong saya dan anak-anak untuk memajukan lagi perniagaan dan mempertingkatkan lagi pendapatan saya. InsyaAllah kalau di suatu masa nanti, insyaAllah saya akan tolong ibu-ibu tunggal yang lain pula, insyaAllah, kalau Allah izinkan. Semoga kejayaan Siti Rohmah Osman ini memberi inspirasi kepada ibu tunggal yang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada bidang perniagaan. Bak kata Rohmah, gunakanlah kesempatan yang sedikit ini untuk memperolehi peluang yang lebih besar.
3 hari lagi. Berapa kilo nak? 4 kilo yang masin. Lepas tu 5 kilo yang manis. Okey. Dan kita memang harap lagi kan semua asnaf ni berjaya dalam bidang perniagaan yang mereka ceburi. Betul Fiz. Luar sana jangan takut memulakan langkah yang pertama. Jadi saudara, jangan lupa tunaikan kewajipan berzakat. Berzakat membawa berkat. Para asnaf semua akan mendapat rahmat. Bersama membina tamadun ummah. Itu saja daripada kami. Berjumpa lagi pada minggu depan, episod yang seterusnya, waktu yang sama, hari yang sama, hanya di TV1. Sekian daripada kami. Saya Ashraf Muslim. Saya Hafiz Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beronak berliku, jalan telah kau redahi. Sesekali tersungkur, rebah berganti. Gagah kau bangkit, membelah